أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi bacaan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih menghargai agama yang kita sedang berada di dalamnya ini, tuan-tuan. Jadi setelah kita melihat secara ringkas, buku ni memang buku ringkasan ya tuan-tuan, bagaimana perjalanan dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat wahyu, bermulalah dakwah. 3 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terang. Kemudian setelah berlalu 3 tahun yang pertama, setelah bermula dakwah secara terang-terang, bermulalah cabaran, rintangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dalam siri kuliah-kuliah kita sebelum ni, tuan-tuan, kita tengok di peringkat pertama dakwah secara terang-terang ni, orang-orang kafir Quraisy cuba melawan, cuba menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan cara, kalau Arab sebut, dia panggil secara silmiyah, secara damai lah. Bukan cara main kasang lagi. Kita tengok depa hina, tak apa lagi dekat kata mulut ya, menghina, mengejek Nabi, mengejek para sahabat, mengejek ajaran Islam, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih di peringkat tak main kasang lagi lah. Tapi setelah macam-macam usaha yang diberikan ataupun yang diusahakan oleh orang-orang kafir ni, tuan-tuan, secara silmiyah, secara aman, tak guna kekerasan ni, tak memberi kesan, sehingga sampai ke peringkat mereka memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaran supaya lah orang panggil win-win, untuk menang-menang. Tersembah Tuhan kamu setahun, kemudian kamu pula sembah Tuhan kami pada tahun yang berikutnya. Kita bergilang-gilang lah, tak usah bergaduh. Ini masih lagi dalam suasana baik lagi, tuan-tuan. Cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan mukjizat untuk membuktikan kebenaran. Nabi bagi beberapa mukjizat, depa tak mau terima juga, depa cabar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai depa tak boleh nak lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa sampai pi minta bantuan kepada ahlul kitab yang ada di Yathrib, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Depa tahu orang Yahudi adalah orang yang tahu cerita tentang nabi-nabi ini, kisah-kisah yang terdahulu ni depa tahu.
Depa pi minta bantuan, tapi depa tetap menemui kegagalan. Akhirnya tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sampai tajuk ni, iaitu depa main kasang lah tuan-tuan. Iaitu kita nak tengok tajuk seksaan dan juga penindasan yang dikenakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tu pun tajuk ni pun saya ringkaskan, tak panjang manalah, supaya kita dapat sedikit gambaran tentang peristiwa-peristiwa tersebut sahaja insya-Allah tuan-tuan. Memandangkan jumlah penganut Islam semakin ramai dan bertambah dari semasa ke semasa, maka puak Quraisy bertindak menindas dan menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ni kira tak tahan dah, mereka tak tahu nak buat macam mana dah, duk masuk juga. Kita buat cara baik pun kan, baiklah cara mereka tu, tak guna kekerasan lagi. Walaupun dah ejek, dah hina macam-macam dah, tapi kira masih lagi tak sentuh tubuh badan lah. Jadi bila tengok Islam makin lama makin berkembang, yang masuk tu hamba-hamba sahaya mereka tak tahan lah. Akhirnya mereka guna cara kekerasan. Mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Nabi sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa dakwah ni, walaupun Nabi ni kira terpelihara jugalah, sebab Nabi satu Nabi daripada keturunan Arab yang mulia di Mekah, iaitu orang Quraisy. Quraisy ni paling mulia di kalangan semua bangsa Arab yang ada. Dan dalam kalangan Quraisy pula, Nabi adalah daripada kabilah Bani Hashim, kabilah yang paling ternama lah di kalangan suku sakak Quraisy ni, sebab Hashim dulu jasa sangat besar kepada orang Quraisy. Itu pun Nabi sendiri tak terlepas daripada disakiti oleh orang-orang Quraisy. Abu Lahab dan isterinya ni adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan isterinya Ummu Jamil meletakkan duri dan kotoran di laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak keluar daripada rumah ya, penuh kotoran. Bagi sakit hati ni pun tak sentuh tubuh badan Nabi, tapi ni dah masuk, mula berani untuk buat sesuatu terang-terang depan Nabi, depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal. Dia tuan kepada Bilal, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dan di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna jumpa Nabi, kata maki ni, maki hamun ni kira sepuas-puasnya lah, kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengherdik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Uqbah pernah meludah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan Ubay bin Khalaf. Dia cabang, kalau hang berani betul benci dia, pi ludah muka dia pi ludah sungguh muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kira teruk kita tuan-tuan, tak ada lah sampai tu habis sangat kata ke WhatsApp mai kita ni kan. Tak, WhatsApp boh TikTok tu pun tak tahan lah kan. Dia ikut tu lah. Jenis beradab-beradab ni susah sikit nak berlaku orang Melayu kita ni tuan. Abu Jahal juga pernah memijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghalang niat buruknya. Abu Jahal sebagai peringkat, dia kekam sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok Nabi duduk semayang dekat dengan Kaabah, dia nak pi pijak Nabi masa Nabi sujud tu. Tapi bila dia pi dekat, tiba-tiba dia patah balik. Orang pakat gelak kat dia lah pasal cakap tu kemas sangat. Tapi bila pi dekat, lari. Kemudian dia abang, dia kata, apa tak nampak ke? Bila dia nak sampai situ, dia nampak unta besar nak main terkam dia. Tu menyebabkan dia lari. Rupa-rupanya Allah subhanahu wa ta'ala hantar malaikat Jibril untuk buat sesuatu kepada dia. Sehingga Jibril kata, kalau dia langkah juga,
Nabi Jibril akan bunuh dia pada ketika itu juga. Antara umat Islam yang ditindas, ni kita tengok para sahabat pula. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ni pun tuan-tuan cerita para sahabat ditindas ni, kalau kita ambil satu-satu lah. Cerita Bilal, kita baca cerita Zinnirah, kita baca cerita tentang wanita daripada kabilah An-Nahdiyah, baca cerita berkenaan dengan Khabbab bin Al-Arat, tentang keluarga Ammar bin Yasir, mak dia Sumayyah. Satu-satu kalau kita baca memang habis dengan cerita itulah untuk setiap kuliah kita ni tuan-tuan. Okeylah, kita baca secara ringkas tuan-tuan. Antara umat Islam yang ditindas ialah Bilal. Ni semua orang makruf kisah Bilal bin Rabah. Ibunya Hamamah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni ialah terkenal kisah dia dalam cerita hijrah Nabi SAW. Masa pergi hijrah tu, yang pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir bin Fuhairah ni lah, dia dulu adalah hamba orang-orang Quraisy, tapi dimerdekakan oleh Bilal, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jadi hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bawa 2 ekor unta untuk Nabi dan juga untuk Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka pergi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ni pun antara hamba-hamba yang diseksa dengan begitu teruk sekali lah di zaman Nabi SAW dulu ni tuan-tuan. Abu Fukaihah, Zinnirah, Ummu Unais, Lubainah, anaknya An-Nahdiyah, Khabbab bin Al-Arat, dan selainnya, sehingga kan ada yang syahid sebagaimana keluarga Sumayyah dan juga Yasir. Sikitlah saya ingat, tak cerita langsung pun tak kenal juga. Contoh kita Bilal ni tuan dia tuan-tuan, tuan dia ialah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Jadi bila dia terlalu marah sangat kepada Bilal yang masuk Islam, dia bersama dengan orang-orang Quraisy, anak-anak muda Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy ni, seksa dia, jemuk tengah panas. Tengah panas, kalau kita pun tak tahan dah. Kalau di Mekah ni tuan-tuan, suhu sampai 40, sampai 45, sampai 50. Kemudian mereka tak puas hati, seluruh pemuda-pemuda Quraisy bawa batu besar tindih badan Bilal bin Rabah. Dia tak berhenti ucap kalimah la ilaha illallah. Dia ucap macam-macam, tapi ada satu ucapan yang tak henti-henti diungkapkan oleh Bilal bin Rabah, iaitu ahadun ahad. Orang tanya dia lepas daripada Islam dah menang, lepas siapa hang duk ucap kalimah tersebut yang paling banyak? Ahadun ahad. Bila ditanya Bilal bin Rabah, dia kata, aku kata macam-macam yang sebenarnya, tapi perkataan yang paling menyakitkan hati orang-orang yang menyeksa aku ni, mereka sangat marah, ialah perkataan ahadun ahad. Apa makna dia tuan? Ahadun ahad ni makna dia ialah aku tetap akan menyembah Tuhan yang satu. Itu makna ahadun ahad. Tu mereka sakit hati sangat. Lagi mereka sakit hati, lagi aku seronok untuk ucapkan kalimah tersebut. Ni Bilal bin Rabah, pengalaman dia kena seksa dengan begitu teruk sekali oleh orang-orang Quraisy. Antara sahabat lain yang kita dah sebut nama-nama mereka yang banyak ni tuan-tuan yang kena seksa, Zinnirah, satu orang wanita. Dia kena seksa ni tuan-tuan sampai ke peringkat buta mata dia, diseksa. Antara hak seksa dia tu ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pun seksa dia sampai buta mata dia. Kemudian dia kata kat dia, dia kata, Zinnirah, ni Allata wal Uzza lah yang membutakan mata engkau ni. Sampai buta mata dia tu pasal apa? Tuhan marah kepada kamu. Allata wal Uzza marah kepada kamu.
tu yang sampai buta mata kamu? Dia kata, tak, Allah akan mencelikkan mata aku semula. Ini ada satu mukjizat Allah bagi, ataupun kita kata karamah yang Allah bagi kepada Zinnirah. Allah bagi celik balik mata dia setelah mata dia buta. Terkejut dia pada ketika itu, tuan-tuan. Berhenti seksa dia. Kerana apa? Kerana mata dia jadi celik semula, tuan-tuan. Umar bin Al-Khattab, masa ni belum Islam lagi. Masa ni dia pun terlibat sama untuk menyeksa wanita daripada kabilah An-Nahdiyah ni. Dia seksa mereka ni sampai ke peringkat dia cemuh. Orang Kedah kata cemuh, sampai jemu menyeksa mereka. Sampai dia minta maaf, kata aku minta maaf lah, bukan aku tak mau seksa, aku cemuh yang seksa hampa ni. Sampai wanita An-Nahdiyah kata kat dia, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menjemukan engkau daripada menyeksa kami. Tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lagi siapa lagi boleh kita sebut, tuan-tuan? Keluarga Yasir sikitlah. Keluarga Yasir, anak dia Ammar, mak dia yang bernama Sumayyah. Depa diseksa ni Nabi lalu tengok. Kan Nabi tak tengok. Minta tolong Nabi SAW, Nabi tak boleh buat apa-apa. Yang Nabi boleh kata kat depa sepatah, Nabi kata, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kamu, yakni kalau kamu terus sabar ni, walaupun kamu kena seksa lah ni, kamu akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali peristiwa bila Nabi SAW lalu, Nabi pi bila dia tengok mereka kena seksa, tapi Nabi tidak dibenarkan pada ketika ini untuk melawan. Bahkan umat Islam pun tidak dibenarkan angkat senjata, tak boleh melawan, sebab itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang memang ajak lawan, Nabi kata kita tidak diperintahkan untuk melawan, kena sabar saja pada ketika itu, walaupun mereka buat apa sahaja kepada umat Islam pada masa tersebut. Jadi bila Nabi SAW lalu, Abu Jahal ni, tuan-tuan, Abu Jahal ni dia bukan tuan kepada keluarga Yasir ni dah, tapi seronok, tapi secara sukarela ya, nak pergi seksa, nak tunjuk kemarahan kepada umat Islam. Jadi bila Nabi SAW dia cerca, dia caci Nabi SAW, Sumayyah walaupun tengah kena seksa pada waktu tu dia tak tahan, dia bela Nabi SAW. Jadi Abu Jahal yang marah sangat pada ketika tu pada Sumayyah, waktu itulah Abu Jahal tikam dia dengan tumbak dia sehingga mengakibatkan Sumayyah ni mati tang tu juga, tuan-tuan. Dan dialah wanita yang pertama, bahkan bukan wanita yang pertama, orang pertama dalam Islam di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang mati syahid. Jadi dalam Islam ni, tuan-tuan, bila kita cerita tentang wanita ni kan, kita tak lupa Khadijah. Khadijah wanita pertama yang masuk Islam, dan wanita pertama, orang pertama yang mati syahid dalam jalan Islam ni juga adalah wanita juga, bukan orang laki-laki macam kita ni, orang perempuan juga yang duduk di depan. Allah anugerahkan kepada dia syahid. Jadi suami dia pun sama jugalah, bila isteri dia mati depan mata dia, dia pun marah, akhirnya dia pun mati, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Dua-dua orang ni mati. Yang tak mati seorang, anak dia nama Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir pun dalam kisah yang masyhur, yang semua kita pernah dengar kisah tentang Ammar bin Yasir ni. Dia ni, tuan-tuan, bayangkanlah bila sampai ayah dia mati depan mata dia, mak dia mati depan mata dia, dan dia diseksa ni tak henti-henti oleh Abu Jahal, oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sampai ke peringkat dia tak tahan dah dengan seksaan yang teruk sangat yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy, khususnya Abu Jahal ni, sampai ke peringkat dia suruh dia supaya caci Nabi SAW. Dia bila dah tak tahan sangat dah pada ketika tu, dia maki Nabi SAW. Bukan sampai dekat tu, dia tak berhenti juga seksa dia. Dia kata, kami takkan berhenti seksa engkau wahai Ammar, kecuali engkau kena sembah Tuhan yang kami sembah. Masa tu tiba-tiba, tuan-tuan, berlalu
ada seekor Arab dia kata ju'al. Ju'al ni macam dengan serangga, kita panggil apa datang kecil-kecil halal ni. Dia kata tu, hak tu apa dia tu? Dia kata hadza ju'al, itu adalah ju'al. Dia kata tak, hak ni Tuhan engkau. Depa paksa dia mengaku binatang kecil lah, serangga ni sebagai Tuhan. Dia tak boleh tahan sangat siksaan yang dikenakan kepada dia. Akhirnya dia kata hadza rabbi. Jadi bila depa berhenti dah seksa dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia mengadu kepada Nabi SAW tentang kesilapan dia, sampai ke peringkat dia terpaksa mencaci Nabi SAW. Nabi kata tak apa, kalau depa suruh lagi, depa paksa lagi, tak apa, maki aku pun tak apa, kata Nabi SAW. Sampai dia cerita kepada Nabi SAW, dia terpaksa mengaku binatang serangga ni sebagai Tuhan dia. Turunlah ayat Al-Quranul Karim yang mengizinkan perbuatan tersebut. Illa a'udzubillahi minasyaitanir rajim, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang tidak dianggap sebagai kesalahan ni ialah orang yang dipaksa. Macam sampai yang berlaku kepada Ammar bin Yasir ni, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Kena paksa sehingga peringkat tak ada jalan keluar dah, dalam keadaan hatinya beriman, yang ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam cerita yang berlaku kepada Ammar ni lah hak kita ambil kaedah darurat dalam sampai kepada kehidupan kita ni pun tuan-tuan. Kalaulah sampai ke peringkat terpaksa, hukum hakam semua tak terpakai kan, dalam bab perceraian ke dalam bab kehidupan harian kita ni ke tuan-tuan, benda tu haram. Tapi kalau sampai ke peringkat kita tak ada jalan lain dah, itu sahaja yang ada, maka pada ketika itu barulah dimaafkan kepada kita. Semuanya mai pada cerita-cerita seumpama ni lah yang kita baca daripada awal ajaran Islam tuan-tuan. Seorang sahabat lagi lah kita sebutkan pada hari ini, pada malam ni tuan-tuan, iaitu Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ni dia bukan daripada keturunan hamba asalnya, tapi dia ni daripada golongan bangsawan Arab juga, Bani Tamim, daripada kabilah Bani Tamim, bukan Quraisy. Tapi orang Arab yang mulia juga. Tapi akhirnya dia kena jual, kampung dia diserang, macam yang berlaku kepada anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Akhirnya dia kena jual, dia dibeli oleh salah satu kabilah Quraisy. Umur dia pada ketika Nabi SAW dibangkitkan menjadi Nabi, menjadi Rasul ni dalam sekitar umur 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Nabi baik dengan dia daripada sebelum Nabi dibangkitkan jadi Nabi lagi. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kena seksa dengan seksaan yang sangat teruk sekali. Teruknya seksaan yang dikenakan kepada Khabbab bin Al-Arat ni tuan-tuan, diceritakan dalam satu kisah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu tuan-tuan, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah tanya dia tentang seksaan yang mereka kena dulu, teruk tara mana. Apa dibuat oleh Khabbab? Khabbab tak jawab pun soalan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khabbab cuma selak belakang dia ya. Buka baju dia, suruh Umar tengok belakang dia. Bila tengok belakang Khabbab bin Al-Arat, terkejut para sahabat, khususnya Sayyidina Umar, sebab di belakang ni tak ada satu tempat pun yang elok macam kita. Semua berlubang-lubang, kesan daripada diseksa teruk oleh orang-orang Quraisy. Jadi Khabbab pun cerita lah, dia ni diseksa oleh orang-orang Quraisy. Mereka bakar, carang cucuh tu bagi menyala tu, kemudian tarik dia
heret daripada kaki ni bagi duduk tengah-tengah, hak panas hak menyala-nyala sampai terpadam arang yang dibakar tersebut dengan lemak-lemak yang keluar daripada tubuh badan Khabbab bin Al-Arat. Tu kesan dia kena. Dia cerita dulu, dia kata pada masa kami kena seksa oleh orang-orang Quraisy, mungkin sebelum daripada peristiwa tersebut, dia pernah pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tad'u lillahi lana, tak bolehkah wahai Rasulullah engkau tolong doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah selamatkan kami. Kami kena seksa teruk ni. Orang ni kena seksa, orang ni kena seksa. Nabi SAW bila dengar kata-kata daripada Khabbab tersebut, Nabi SAW marah kepada para sahabat. Nabi marah kepada para sahabat yang kena seksa. Dia tak kena tara tu lagi pada masa tu, tapi dia pun dah kena dah sikit-sikit dengan tuan-tuan dia pun. Kena lagu tu, kena sepak terajang, kena pukul. Ada yang kena lagu tu, ada yang kena lagu ni. Jadi Nabi SAW boleh marah kepada para sahabat ni yang main mengadu cepat sangat, kalut sangat ni. Nabi SAW kata, laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asabin ma yasrifuhu dhalika 'an dinih. Nabi kata, hampa tahu tak, orang dulu-dulu, yakni zaman nabi-nabi yang terdahulu, ada di kalangan mereka yang diseksa ni dengan sikat besi. Apa dia kita panggil tu, yang kita buat tarik sampah besi tu, depa tarik di belakang orang-orang yang terdahulu ni sampai keluar isi-isi ni, tinggal tulang saja yang tak keluar pun daripada tubuh badan mereka. Semua itu tidak memisahkan mereka dengan agama mereka. Wa yudha'ul minsharu ala mafraqi ra'sihi fayushaqqu bithnain. Ada di kalangan mereka, kata Nabi SAW, yang kena seksa sampai ke peringkat diletakkan gergaji di antara dua belahan rambut di kepala mereka, kemudian dibelah badan mereka kepada dua bahagian, tetapi sedikit pun mereka tidak tinggalkan agama mereka. Kemudian Nabi SAW kata, وَلَا يُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتِ. Demi Allah, wahai Khabbab, Allah akan sempurnakan agama yang aku bawa ini. Mana yang aku bawa ni, walaupun kamu tengok lah ni susah, walaupun lah kamu tengok kita ditindas, macam tak ada harapan dah ni untuk kita nak menang ni, tapi Allah janji Allah akan sempurnakan agama ini sehingga satu orang di kalangan kita ni boleh berjalan daripada Sana'a sampai kepada Hadramaut, ma yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Dia tak takut apa-apa pun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tak takut pun kotlah kambing-kambing dia akan diganggu oleh serigala. Maknanya apa tuan-tuan? Allah akan menangkan ajaran Islam ni sehingga keamanan ni akan tersebar ke seluruh dunia ni dengan ajaran yang aku bawa ni, kata Nabi SAW kepada Khabbab bin Al-Arat. Dan Nabi kata kat dia, kamu adalah kaum yang yasta'jilun. Yasta'jilun makna kalut. Bila kita tengok kita ditindas, kita kalah, kita tak menang-menang, kita tak boleh menguasai keadaan, kita terus duduk di kebelakang, kita akan kalut terus. Kita rasa macam kita tak ada peluang dah. Tak, kita kena sabar dengan apa yang berlaku ni, kata Nabi SAW kepada Khabbab bin Al-Arat. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita cerita ni secara ringkas tuan-tuan, pengajaran penting setakat kita baca ni, untuk bila kita baca secara ringkas cerita para sahabat dulu kena seksa ni, sekurang-kurangnya kita belajar apa tuan-tuan?
bahawa dalam agama kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala memang sunnah dia macam tu. Perjuangan untuk nak menegakkan Islam, nak menyebarkan dakwah Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia mesti kena susah. Dia tak boleh menang ni mudah sangat, tak? Dia mesti susah. Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Awak, adakah kamu menyangka, manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan begitu mudah sekali mengucapkan kami beriman, kami percaya memang Islam betul, kami pun masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang dengan mudah, senang ya, dan mereka tidak akan diuji? Tak, itu bukan sunnah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kesusahan, mehnah, tribulasi ini adalah fitrah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala sejak daripada zaman Nabi mana sekalipun sehinggalah zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampailah kita yang berada pada hari ini yang niat nak bawa ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala mesti akan kena ujian. Ujian tu, ujian ni, ujian macam-macam ujian lah, yang semua tu adalah fitrah yang mesti ditempuh oleh orang yang nak bawa ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala ni, nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala atas dunia ni, tuan-tuan. Tak boleh pisah dah tu. Walaupun kita tak patut geram, marah lagu mana pun, dah, itu adalah perkara biasa dalam ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, seterusnya, sebahagian sahabat yang diseksa dibeli dan kemudiannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni, tuan-tuan, salah satu kelebihan dia, dia orang kaya. Dia orang kaya. Dalam setengah-setengah kitab sejarah lah, walaupun saya tidak pasti sejauh mana kesahihan sanad dia, tapi Abu Bakar ni, tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia ada 12 buah kedai di Mekah saja. Tuan-tuan bayang kalau satu orang ada kedai sampai 12 biji ikut sungai petani ni, kaya tak, tuan? Kaya lah. Dia memang orang duit banyak. Jadi dia guna duit-duit yang ada ni, hak mana dia mampu beli, dia pergi kepada orang-orang yang kena seksa ni, sahabat-sahabat yang susah-susah ni, yang kena seksa ni, dia tawarkan harga, beli. Bilal dia beli, wanita An-Nahdiyah, dua orang, dia dan anaknya, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membebaskan 9 orang sahabat yang diseksa pada masa itu. Saya cuba carilah dalam sirah cerita berapa orang sebenarnya yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jumlah yang dibeli oleh Abu Bakar ni ada 9 orang di kalangan hamba-hamba sahaya yang ada ni kan. Beliau melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia beli hamba-hamba ni, tuan-tuan, bebas, dia bebaskan Bilal, hamba-hamba sahaya ni dia pergi beli, tuan-tuan. Ayah dia pernah main tegur dia. Ayah dia nama Abu Quhafah. Ayah dia kata, hang kalau hang nak beli buang Bilal, apa nama Abu Bakar, belilah hak kuat-kuat, belilah hak jenis boleh buat kerja untuk kita, ada lah manfaat ni. Beli hak tak ada guna pakai ni buat apa? Dia kata, aku beli ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan aku nak mereka balas apa pun kat aku. Sebab tu Bilal, tuan-tuan, lepas Nabi SAW wafat, Bilal ni dia tak sanggup dah duduk di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah, sebab dia tak tahan teringat ke Nabi SAW. Dia pernah minta izin kepada Abu Bakar untuk dia pergi hijrah. Abu Bakar tak bagi sebenarnya, tapi dia pernah tanya Abu Bakar, dulu masa engkau bebaskan aku dulu ni, kau bebaskan aku tu, misi aku ikut kehendak kamu kah? Tak, dia kata, aku bebaskan kamu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagu tu, dia minta izin untuk tinggal bumi Madinah. Sebab tu Bilal dia tak duduk di Madinah, walaupun dia muazzin Nabi SAW. Dia pindah pergi duduk di Syam sampailah dia tak ada, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala puji tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni dalam ayat-ayat yang selalu kita baca dalam juz'u amma. Cuma kadang-kadang kita tak perasan ayat ni sebenarnya ditujukan oleh Allah Ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji dan mengiktiraf
apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dalam surah Al-Lail dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat ni bila sampai kita baca, tuan-tuan ingat, ayat ni ialah ayat puji-pujian, pengiktirafan dan janji syurga yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah membebaskan hamba-hamba sehabis duit dia untuk membebaskan para sahabat yang kena seksa pada masa ini, tuan-tuan. Erti ayat-ayat ni, tuan-tuan, ialah alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Siapa ni? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Bukan dia buat tujuan tersebut kerana dulu mereka pernah ada jasa kat mereka ke? Tak. Semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda, dan kelak, yakni nanti ni, bila-bila di hari akhirat kelak, dia benar-benar yarda, dia akan puas hati. Ya, puas hati maksudnya apa? Puas hati dengan balasan yang akan Allah berikan kepada dia kerana jasa dia mengorbankan harta benda dia, membebaskan hamba-hamba yang telah diseksa pada ketika itu, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan, bukan hanya para sahabat yang lemah diseksa. Sahabat-sahabat masyhur kita duk dengar cerita ni, mereka ni golongan orang lemah-lemah, hamba sahaya, orang yang tak ada nama, bukan daripada golongan bangsawan Quraisy, bukan mereka tu saja yang diseksa. Bahkan para sahabat seperti Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni daripada kabilah Bani Umayyah. Bani Umayyah ni kira antara kabilah-kabilah pimpinan utama orang Quraisy. Dia masuk Islam, dia pun kena juga. Sayyidina Uthman bin Affan juga pernah kena seksa. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni nama dia, kalau kita tengok penuh, Mus'ab bin Umair Al-Abdari, daripada kabilah Bani Abduddar. Kabilah hak pegang anak kunci Kaabah tu kabilah dia. Dan yang bawa bendera ketika mana orang Quraisy pergi perang. Ni kabilah mulia lah. Kementerian Pertahanan Mekah dipegang oleh keluarga dia. Dia masuk Islam, dia pun kena juga, tuan-tuan. Mus'ab bin Umair terpaksa berhadapan dengan kerana ibunya sendiri setelah mengetahui keislamannya. Kemudian Abu Bakar sendiri, tuan-tuan. Kita akhiri kuliah kita ni dengan kisah yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni daripada kabilah Quraisy, iaitu kabilah Bani Taim. Nama kabilah dia Bani Taim, bukan Tamim. Tamim bukan Quraisy, Bani Taim. Abu Bakar ni dia kena seksa, dia tak macam orang lain lah. Dia orang nak pergi seksa, dia terus lagu tu, orang tak buat. Tapi tindakan dia, iaitu apa dia buat, tuan-tuan? Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni, dia geram sangat kan bila tengok suasana yang berlaku ni. Berpidato di Masjidil Haram, dia ceramah, ceramah cerita tentang kebenaran ajaran Islam, cerita tentang kepalsuan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang musyrikin memukulnya. Jadi bila Abu Bakar buat tindakan lagu tu, mereka marah sampai mereka takam dia, mereka pukul dia. Utbah bin Rabi'ah memukulnya dengan kasut di mukanya. Katok dia ni di muka ni, akibatnya Abu Bakar cedera teruk sehingga hidungnya tidak dapat dibezakan dengan wajahnya. Mana hidung dengan muka ni sama terus, tak kenal terus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni. Kabilah Bani Taim marah. Orang Arab ni dia ada masalah tu yang dia tak berani ingat nak seksa orang-orang bangsawan ni, golongan-golongan yang ada nama ni. Sebab walaupun kabilah Bani Taim ni beberapa orang yang masuk Islam,
Tapi bila orang mereka kena sentuh oleh kabilah lain, dia tak kira. Dia bukan suka ke Islam tu, tapi sebab sentuh orang dia, dia ada semangat tu, sentuh kaum dia, dia akan marah. Jadi kabilah Bani Taim marah, tuan-tuan. Kabilah Bani Taim marah atas tindakan yang keterlaluan yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bersumpah sekiranya Abu Bakar mati, mereka akan membunuh Utbah. Buat balik dia ke rumah, duduk kat mak dia. Mereka kata kalau mati Abu Bakar, mereka akan bunuh orang yang melakukan tindakan tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, kisah Abu Bakar ni bila dia tak sedar diri, sampailah petang, sampailah malam, sampai keesokan harinya, mak dia duduk teriak. Dia jaga-jaga tuan-tuan, sedang-sedang tu, apa benda pertama yang keluar daripada mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam keadaan dia teruk kena jaga ni, dia sedang-sedang, dia kata, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kerana tindakan dia tu, dia mati tak apa, tapi hak dia takut sekali nanti orang buat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kena tu dia. Sehingga mak dia kata, lah yang teruk ni hang, pasal apa duduk sibuk Allah. Dia kata, mak dia cuba bagi dia makan, dia tak mau makan. Dia kata, aku tidak akan makan kecuali aku tahu lu macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke peringkat mak dia terpaksalah minta satu orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mai. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai, barulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni makan, dan barulah tak lama lepas tu barulah dia sihat balik. Jadi begitulah sebahagian daripada kisah para sahabat secara ringkasnya tuan-tuan, yang digelar dalam Islam ini sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang menerima ajaran Islam, yang Allah janjikan syurga kepada mereka dalam surah At-Taubah. Ayat tu kita baca dah dulu, ayat yang ke-100. Mereka ni sebab apa? Susah payahnya mereka dengan ajaran Islam, sayang dan cintanya kepada ajaran Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW, seperti yang kita dengar di akhir kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut. Jadi sekadar itulah saya rasa malam ni untuk sebagai suatu ringkasan kepada keseluruhan kisah-kisah penindasan yang terjadi sepanjang dakwah disebarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وعلما وعملا صالحا. صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.